Mari kita melihat baik-baik apa yang akan dilakukan oleh orang yang menentang Tuhan. Buku Daniel bab 7, ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia, iaitu syaitan yang menentang Tuhan, akan mengubah apa? Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Manusia di dunia mengikut hukum yang telah diubah. Jadi, mereka akan menyembah siapa? Dengan cara ini, iblis membutakan minda manusia agar mereka tidak dapat pergi ke kebenaran. Syaitan mengubah waktu dan hukum untuk menghapuskan kebenaran sepenuhnya. Walaupun sangat banyak mengajar mereka bahawa syaitan telah mengubah hukum Tuhan, mereka tidak dapat menerima kata-kata kita yang tulus. Mari kita lihat juga buku Kisah Para Rasul bab 4. Buku Kisah Para Rasul bab 4 dari ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapa pun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Tuhan, taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Iblis membenci kemunculan nama Kristus di bumi ini. Ini kerana namanya selalu disertai kuasa. Kuasa pengampunan dosa, dan kuasa untuk menyembuhkan penyakit mengikut namanya. Semua jenis kuasa diberikan dan dipenuhi melalui namanya. Kita hanya memanggil namanya, tetapi hal itu menjadi kunci langit dan bumi. Terdapat kunci yang terbuka apabila kata laluan betul. Semua hukum dan prinsip syurga dan bumi akan aktif dan kuasa rohani syurga akan diberikan ke atas bumi. Jadi, syaitan mahu, sekurang-kurangnya satu orang lagi tidak memanggil nama Kristus dan berkata, bukankah itu hanya nama manusia? Kalian semua, semasa memberitakan nama Kristus Ansang Hom, jika seseorang berkata, itu hanya nama manusia, bukan? Tolonglah bertanya kepada mereka. Antara agama-agama di dunia, adakah terdapat satu nama yang bukan nama manusia? Sebutkan satu. Adakah terdapat mana-mana agama yang tidak berkata, aku datang ke bumi ini untuk mengajar manusia? Sesetengahnya mungkin menghalang kita. Mengapakah kamu mempercayai seorang manusia, Kristus Ansang Hom? Bukankah diramalkan di dalam buku Daniel 7, bahawa syaitan akan menganiaya umat Tuhan yang kudus? Syaitan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan dengan aman. Dalam buku Wahyu bab 19, tertulis, ia menunggangi kuda putih dan berperang. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Siapakah dia? Namanya ialah Firman Tuhan. Dia siapa? Semua tentera mengikut dia dengan menunggang kuda putih dan berpakaian kain linen halus yang putih bersih. Siapakah mereka? Nama mereka tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, yaitu anda dan saya. Buku Wahyu bab 18 menjelaskan, Tuhan yang menghakimi syaitan adalah kuat. Bapa syurgawi berada di syurga dan di dunia yang tidak kelihatan. Ibu syurgawi membimbing kita walaupun menghadapi semua kesukaran. Marilah selalu memikirkan Tuhan yang mengalami kesukaran dan kesakitan sehingga kita menang, dan juga jangan melupakan rahmat-Nya yang membuka jalan kemenangan bagi kita.